korang tag pasal video ni, jom kita cuba explain. Pertama sekali, kalau korang tengok dalam video ni, apa penyu ni buat? Dia macam dongak atas, lepas tu ada buih keluar dekat mulut dia. Banyak pula tu kan. Kalau korang baca betul-betul, dia dah bagi tahu kat situ, penyu ni sedang tidur. Daripada aksi ni ada banyak explanation yang saya boleh terangkan kepada korang. Pertama sekali, kalau korang nak pertama sekali dah. Bila penyu tidur, dia akan conserve oksigen dalam badan dia untuk gunakan waktu dia tidur. Pada masa yang sama, dia akan conserve juga energi dia untuk gunakan oksigen yang ada dalam badan dia waktu tidur dalam air. Bila kita tidur, kita dengan penyu sama je, kita akan tidur juga kan. Kita akan rendahkan metabolisme badan kita. Jantung kita akan kurang berdegup. Bila jantung kita kurang berdegup, kuranglah oksigen supply dalam badan kita waktu kita tidur. Samalah juga macam turtle. Bila dorang tidur, jantung dorang, penyu ada jantung by the way, jantung dorang akan kurangkan pump supaya oksigen tadi kurang pakai. Kalau jantung kita berdegup laju lebih cepat, lebih banyak juga oksigen akan supply kat badan kita, lebih banyak juga oksigen yang dipakai dalam badan kita. Penyu juga tak menggunakan insang tau untuk bernafas dalam air. Jadi dorang akan pergi kat surface, ambil udara, dan dorang akan turun ke bawah guna balik oksigen ataupun udara yang dorang dah ambil dekat permukaan tadi. So dengan kapasiti udara yang dorang nak ambil tadi, dorang nak pakai juga waktu dorang tidur. So dorang akan rendahkan rate of metabolisme dalam badan dorang. Next part ialah, kalaulah korang pergi mencari ataupun pergi Google tengok kat YouTube kan, korang akan perasan juga yang kebanyakan masa penyu ni tidur dia tutup mata. Memang semua benda ataupun semua haiwan, kebanyakan haiwan, kita pun tidur tutup mata. Adakah orang tidur buka mata? So, korang akan perasan yang penyu ni akan tidur dalam keadaan tutup mata. Dan kalau korang nak tahu, penyu dan kita mempunyai behavior tidur yang sama, iaitu diorang akan tidur setiap hari. Tak tahulah kalau korang jenis tak tidur malam ke, 2 hari sekali baru tidur kan. So, penyu dan manusia mempunyai cycle tidur yang sama. Setiap hari diorang akan tidur ranging antara 7 ke 10 jam dalam masa satu hari. Kiranya dalam jadual hidup diorang tu, tidur tu a part of it. Mesti ada dalam malam tu diorang akan tidur. Okay, sekarang kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan FAQ tentang penyu tidur. Boleh tak penyu ni tidur dekat darat? Kebanyakan masa penyu ni akan tidur dekat dalam air. Kalau dia tidur dalam air, dia tidur dekat mana? Penyu ni akan tidur dekat dalam air, dekat celah-celah batu, dekat celah-celah koral ataupun bawah-bawah batu macam tu. Kenapa? Dekat sinilah satu protection diorang daripada predator, sebab salah satu pemangsa untuk penyu ialah shark ataupun jerung. So kalau diorang tidur on open space, vulnerability tu tinggilah, lebih mudah untuk diorang kena tangkap ataupun lebih mudah untuk diorang kena makan dengan ikan jerung. Jadi diorang akan duduk bawah-bawah koral, bawah-bawah batu. Diorang akan duduk menyorok, diorang akan tidur kat situ. Sebab lain juga kenapa penyu ni tidur dekat kawasan koral ni ialah untuk mengelakkan diorang ni drift dari perkara. Sebab waktu malam kan ada ombak. So bila ada ombak, yelah tak nak lah tidur-tidur tiba-tiba hanyut kat tempat lain. So diorang kena duduk dekat kawasan macam rumah lah. Diorang cari lubang untuk tidur supaya benda tu menjadi protection diorang daripada kena tolak dengan arus current. Dan most of the time diver nampak aktiviti penyu tidur ni memang macam tu. Diorang akan duduk dalam keadaan yang tersorok. Pernah dulu satu report dekat National Geographic macam tu pada tahun 1920-an, lama dah dulu, ada dalam lebih kurang 80 penyu tidur dekat pantai Hawaii. Ini menunjukkan penampakan penyu tidur atas darat secara beramai-ramai, secara berjemaah ni sebenarnya common. Tapi tak tahulah sekarang macam mana kan. Dulu memang kat Hawaii, kalau nak tengok penyu tidur kat atas darat tu lebih senang daripada zaman sekarang. Bila penyu tidur atas darat, saintis buat beberapa hipotesis lah, ataupun saintis buat beberapa teori mengatakan yang kalau diorang tidur atas darat, diorang boleh eliminate beberapa risiko semasa diorang tidur dekat dalam air. Kena makan dengan predator, kena hanyut. Jadi kalau diorang tidur dekat atas darat ni, benda tu diorang dah tak perlu fikir dah lah. Tapi pada masa yang sama, dekat atas darat ni ada risiko lain juga diorang kena fikir. Contohnya macam predator, musang ke, ataupun kalau diorang terlajak tidur ataupun tiba-tiba air waktu tu surut, diorang akan ada risiko stranded dekat situ. So bila diorang stranded kat situ, diorang boleh mati kekeringan pada waktu siang esok pagi. Soalan seterusnya yang korang tanya, abang, kalau kita pergi snorkel, kita boleh tahu tak kat sini kawasan penyu tidur, kat sini kawasan penyu tak akan ada? Bila saya baca kertas kajian, ada kertas kajian mengatakan bahawa bila penyu ni tidur, dia akan tunjukkan beberapa tanda kawasan tu ialah kawasan penyu tidur. Tapi dia tak beritahu
tahu apakah tanda-tanda tu. Dia just bagi tahu secara general akan ada tanda-tanda dekat substrate. Substrate ni ialah macam lantai dekat kawasan coral tu. So mungkin dari situ kita mungkin nampak yang kawasan tu mungkin ini teori saya mungkin kawasan lantai coral tu lebih berpasir ataupun lebih kurang benda-benda tajam. Logically ialah kalau kita nak tidur, takkan kita nak tidur dalam keadaan tak selesa ada benda mencucuk-cucuk bahagian bawah kita kan. So mungkin dekat bawah kawasan substrate yang dikatakan tu ialah fine substrate yang lebih berpasir, lebih halus, lebih licin. Dan juga korang akan perasan yang kalau tengok kat internet kan, kebanyakan masa korang ni duduk dekat macam ada kawah. Kawah itu ialah sponge. Mungkin kawasan-kawasan sponge ni ialah kawasan-kawasan tempat tidur penyu ni juga. Benda lain yang juga kita boleh sembangkan tentang penyu tidur ni ialah behavior dorang tidur. Ada beberapa saintis cakap kalau dorang tidur dalam air, ini antara behavior yang common lah korang boleh nampak kalau penyu tidur dalam air, iaitu dorang akan pejam mata satu, dorang akan tuck in ataupun simpan dorang punya flipper tu ataupun dorang punya sirip, orang panggil sirip dorang punya tangan ke flipper tu bawah badan dorang. So dorang akan duduk elok je, layan dream macam kena buai, macam atas hammock macam tu lah. So itu antara tanda-tanda lah kita nak tengok penyu tu tidur dekat dalam air dan juga kat surface. Saya rasa itu saja saya dah cover untuk kali ni tentang penyu tidur dalam air. Ada tak benda lain yang korang nak tahu lagi penyu tidur dalam air? Korang boleh komen dekat bawah. Share video ni kepada kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang tahu macam mana penyu tidur. Kalau korang share dekat Instagram, share story dengan Twitter, korang boleh tag dan mention saya. Until then, kalau saya rajin, saya buat lagi video yang korang tag.